وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kesempatan untuk bersama-sama pada petang ini untuk kita bincang sedikit sebanyak tentang tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran, mudah-mudahan dengan asbab kita sentiasa melazimi pengajian Al-Quran, maka dapatlah kita berterusan untuk menjadi mudah-mudahan Allah masukkan kita sebahagian daripada ahli Al-Quran, yang mana ahli Al-Quran ialah ahlullah wa khasatuh, iaitulah ahli Allah dan orang yang ada di kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita masuk kepada ayat yang ke 7 dan 8, ayat 7, 8 dan 9 surah Al-Baqarah, atau ayat 8, 9 dan 10, salah. Ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9 dan 10. Iaitulah ayat yang menceritakan tentang bagaimana yang kita sebut minggu lalu, berkaitan dengan golongan munafikin yang berada di, kita panggil berada di Madinah ketika Nabi SAW telah pun berhijrah. Ayat itu diturunkan berkaitan dengan bagaimana keberadaan ataupun permulaan kewujudan munafik. Tapi bukan bererti ayat itu khusus untuk munafik yang berada ketika zaman Nabi SAW sahaja. Sebaliknya, ayat itu merangkumi keseluruhan zaman sehinggalah hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون." Okey. Dan ada di kalangan manusia yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Amanna, kami beriman. Wama hum bimu'minin, sedangkan sebenarnya ataupun hakikatnya mereka tidak beriman. Yukhadi'un Allah, mereka menipu, khidak. Yukhadi'un Allah awalladina aman. Yukhadi'un ni maksudnya yukhadi'un ialah perkataan plural bagi yang membawa maksud mereka ramai, iaitu kumpulan ini, mereka menipu, seolah-olah mereka ini menipu Allah dan orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, sebenarnya mereka tidaklah menipu melainkan mereka menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, wa ma, dan tidak mereka, tanpa mereka sedari, yash'urun, mereka sedari. Okay. Okey. Di dalam ayat ini, dia sebenarnya, sebelum kita bincang tentang munafik dan sebagainya, kisah dia sebenarnya golongan munafikin ketika mana Nabi SAW dia datang ke ataupun berhijrah ke Madinah, belum ada lagi orang munafik. Maksudnya ketika itu ada kaum Aus dan Khazraj. Yahudi ada 3 golongan ataupun ada 3 kabilah besar, iaitu apa? Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraizah.
Majoriti di kalangan Yahudi ni mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Tidak, kecuali segelintir, dan yang popular dia ialah siapa? Ialah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni kita cerita sikit macam mana dia adalah antara orang yang anak di kalangan pemimpin Yahudi yang cerdik, yang semua ataupun kumpulan orang Yahudi di Madinah, mereka ini memuliakan keluarga Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni mereka kata orang yang paling pandai daripada keturunan yang pandai, orang yang mulia daripada keturunan yang mulia. Maksudnya mereka iktiraf Abdullah bin Salam. Tetapi apabila Abdullah bin Salam masuk Islam, dia berkata orang yang paling bodoh di kalangan kami daripada keturunan yang bodoh. Orang yang paling hina di kalangan kami daripada keturunan yang paling hina dari kalangan kami. Macam itulah keadaan dia. Okey. Dan Ra'sul Munafiqin dipanggil ketua ataupun pembesar di kalangan Yahudi, di kalangan munafik, iaitulah yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni adalah dipanggil ketua di kalangan munafiqin, yang mana mereka ini ataupun kumpulan munafik ni sebenarnya mereka timbul ataupun muncul selepas daripada kemenangan dalam peperangan Badar. Mereka baru melihat orang Islam sudah kuat, so mereka merasakan kedudukan mereka terancam. Jadi mereka perlu bermuka-muka seolah-olah mereka adalah orang Islam supaya kedudukan mereka, pangkat mereka, perniagaan dan sebagainya mereka tidak terancam dan mereka dapat survive dengan baik di Madinah. Okey. Secara am je bagaimana Yahudi mula timbul. Sedangkan di Madinah, di Mekah tak ada lagi lah. Kerana ketika itu Islam tak kuat, so tak ada no reason untuk mereka di kalangan orang kafir yang cuba bermuka-muka seolah-olah mereka Islam. Okey, munafik bermaksud secara ringkas ya. Dia panggil kalau dari sudut bahasa, munafik ni dia asal daripada nafaqa. Nafaq ni kalau kita terjemah secara bahasa, dia panggil terowong. Maksudnya dia ada dua lubang. Satu lubang kat sini, satu lubang kat sini. Kalau kat tol dekat Simpang Pulai tu, Jelapang nanti kalau dapat merentas, dia kan dia tebuk bukit kan, dia tebuk bukit. Siapa pernah pergi Mekah, kita jumpa ada perasan banyak terowong-terowong yang dia tebuk bukit kan. So asal perkataan munafik ni daripada nafaq, terowong. Maksudnya dia ada dua lubang. Sebab apa dia diistilahkan sebagai orang yang bermuka-muka? So sebab terowong ni kita dekat sini tempat lain. Bila kita pergi ke lubang satu lagi, kita berada di tempat lain. Kan, di sebalik bukit. So dia seolah-olah dia mempunyai dua situasi yang berbeza, orang yang sama. Jadi kalau dari sudut istilah syarak, so munafik ialah dia menzahirkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan. Maksud dia depan orang lain, belakang orang dia ada karakter lain. Ni bukan maksud dia depan orang ataupun karakter yang disesuaikan dengan suasana. Tak sesuai lah kalau karakter kita sebagai bos kat depan mak ayah, takkan kita macam bos. Kan, tu bukan yang macam tu. Maksudnya perangai kita tu depan orang bukan main pijak semut tak mati. Belakang kat dengan family kan, dia berubah jadi beruang contohlah. Okey. Sebab itulah kan nak ceritakan tentang munafik ni,
siapa pernah dengar cerita jap. Huzaifah. Huzaifah. Huzaifah dia ketika bersama dengan Nabi, dia rasa macam dekat dengan akhirat. Maksudnya dia ingat akhirat. Kemudian apabila dia jauh dengan Nabi, dia balik rumah, dia rasa macam dia leka dengan anak isteri. Dia leka, dia seronok. So tiba-tiba dia tersedar, macam terfikir, tadi aku macam ingat akhirat, kuat, bagus, tapi macam terlupa terus. Kemudian dia pun rasa macam dia ni munafik. Huzaifah. Dia rasa macam dia ni munafik. Nampak. So dia pun keluar. Dia ceritakan tentang perasaan dia tu kepada, dia terjumpa Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar kata, oh kalau macam tu, aku pun rasa macam aku pun munafik. So mereka sekarang daripada Huzaifah seorang rasa, sekarang Abu Bakar pun rasa. So kemudian mereka pergi berjumpa dengan Nabi SAW, cerita tentang tu. Kemudian lebih kurang lah, dia kata, kamu bukan malaikat, walakin ruwaida. Sikit-sikit lah. Maksudnya, ya kita memang tak mampu nak almost ataupun every time kita macam begitu sentiasa mengingati mati kan. Memang ada kala kita akan lupa, kita leka, kita seronok dengan anak isteri, seronok dengan kehidupan. Tetapi berhati-hati. Sebagaimana sahabat. Tengok sahabat dia rasa dia munafik. Kita macam mana? Kita rasa macam kita ahli syurga kadang-kadang kan. Bayang tak tinggal lah syurga dah ni. Umar radhiyallahu anhu kan, kisah ni memang masyhur. Kan Hanzalah dia tahu tentang senarai orang munafik. Ketika mana dalam perjalanan atau dalam peperangan Tabuk, maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pemberitahuan kepada Nabi tentang senarai golongan munafik yang berada dalam kalangan orang Islam. Dan Hanzalah tahu. Dia panggil penyimpan rahsia. Ketika Umar meninggal, kan? Ketika Umar nak meninggal, dia tanya, aku ada tak dalam senarai itu? Dia tak tanya siapa yang dalam senarai itu. Umar tak tanya siapa yang ada dalam senarai itu, tak. Umar tanya, aku ada tak dalam senarai itu? Kemudian menangislah Huzaifah. Orang macam tu tanya. Kemudian dia kata, kau tak ada sama sekali dalam senarai itu. So, Umar gembira. Okay. So itu munafik. Depan orang lain, depan orang baik, sebenarnya dia simpan kejahatan yang besar. Sebab itulah, kalau dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disebut ada satu kumpulan yang mana mereka itu beribadat seperti kamu beribadat, berpakaian seperti kamu berpakaian, tetapi apabila berada di hadapan Allah, amalan mereka ni seperti habaan mansura. Apa maksud habaan mansura? Debu yang berterbangan. Kerana apa? Nabi kata kerana apabila dia berada di sebalik tembok, yakni berada di yang tidak berada di penglihat yang dilihat oleh manusia, intahaku maharimallah. Dia menceroboh keharaman-keharaman yang telah Allah tetapkan. Maksudnya kat luar dia sama kan. Itulah dia maksud secara umum munafik. Okey, nifak terbahagi kepada dua, munafik terbahagi kepada dua. Yang pertama dari sudut i'tiqad, dari sudut tauhid, dari sudut akidah, kepercayaan. So yang ini memang inilah yang dimaksudkan di dalam antaranya surah An-Nisa, innal fid-darkil asfali minan nar. Orang munafik itu fid-darkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah. Ini yang dimaksudkan ialah i'tiqad, dari sudut i'tiqad. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan tidak. Semoga Allah jauhkan. Maksudnya
mereka menyembunyikan kekufuran sebagaimana Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Sabah kan. Mereka menyembunyikan kekufuran dan menzahirkan keislaman. Sebenarnya mereka tidak beriman ataupun mereka beriman separuh-separuh, mempunyai syak. So yang ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan. Yang kedua amali, yang ini pun minta dijauhkan juga, iaitulah dari sudut perbuatan. Yang ini dosa besar. Dia termasuk di dalam maksud nifaq itu, dia ada maksud dia, riak pun termasuk dalam nifaq. Maksudnya dari sudut perbuatan, dia beriman, dia Islam, dia percaya kepada Allah dan Rasul, beriman pada hari kiamat. Tetapi perbuatan dia mempunyai ciri-ciri munafik. Apa maksud munafik? Kita sebut tadi, dia zahirkan kebaikan, sembunyikan kejahatan. Sebab tu idza hadatsa kadzaba, contoh kan, sifat-sifat munafik yang dalam hadis tu, kalau dia bercakap dia berbohong. Maksudnya dia menzahirkan nampak macam best je semua. Sebenarnya dia sembunyikan pembohongan, dia bohong. Dia menggula-gulakan orang, bagi janji dan sebagainya. Tapi akhirnya dia tidak menunaikan apa yang dia janjikan. Kan, contoh, apabila dia diberi amanah, dia khianat. So, ini semua adalah di antara ciri-ciri munafik dari sudut amali. Dia tidak keluarkan orang daripada Islam. Perbuatan-perbuatan ini tak menyebabkan terkeluar daripada Islam, tetapi dia satu kesalahan yang besar. Okey. So, sifat-sifat munafik ni Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam surah-surah Madaniyah. Apa maksud surah-surah Madaniyah? Surah-surah ataupun ayat yang diturunkan selepas daripada hijrah. Tak kira sama ada surah ayat itu diturunkan di Madinah ataupun di Mekah. So kalau dia diturunkan selepas hijrah, berarti dia surah Madaniyah. Surah Makkiyah apa? Surah yang diturunkan ataupun ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Okey. Maksudnya tak kisah dia diturunkan di Madinah ataupun di Mekah ataupun di mana-mana tempat. So as long as dia diturunkan sebelum hijrah, so dia Makkiyah. Okey. So itu maksud kenapa diturut sifat-sifat munafik yang ada pada surah Madaniyah yang macam kita sebut tadi, kerana ketika zaman Makkiyah, iaitu sebelum hijrah, mana ada munafik. Orang tak nak pun, orang agama yang dia panggil agama orang-orang lemah. Nanti kita jumpa ayat yang seterusnya. Apabila dia suruh beriman, dia kata, kami nak beriman dengan agama orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lemah, orang yang miskin. Kan? So, no point untuk mereka berpura-pura sebagai Islam. Okay. So, mereka ni dia sangka dia berjaya tipu Allah dan orang yang beriman. Tetapi hakikatnya dan untuk apa? Untuk mereka mendapat manfaat dan kedudukan daripada penipuan tersebut. Sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri, mereka mendapat kerugian. So sifat-sifat munafik ni mungkinlah, contohnya kalau kita tipu hari ni, mungkin kita lepas, mungkin kita berjaya tipu orang tu, tapi akhirnya di sebalik penipuan dia akan ada penipuan yang terpaksa dibuat lagi untuk nak tutup penipuan yang pertama dan seterusnya. Sama ke berjanji dan sebagainya. Berjanji, khianat. Lepas tu kita minta lagi. Tu mungkin lagi dan sebagainya. Berterusan untuk menutup kesalahan-kesalahan yang sebelum. Nanti kita akan jumpa kenapa benda ni adalah satu kita menipu diri sendiri. Nanti kita slide seterusnya insya-Allah nanti. Okey. Ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdibun. Di dalam hati mereka, yakni golongan munafik ini ada penyakit, maka Allah tambah kesakitan itu. Dan bagi mereka azab yang pedih di atas
apa yang mereka dustakan. Okey, kita tengok apa yang kita sebut tadi, apabila satu orang dia buat satu kesalahan, dia terpaksa buat kesalahan seterusnya untuk tutup kesalahan yang dia buat sebelum tu. Maksud ciri-ciri nifak ni, maksudnya apabila dia dia tipu orang satu kali, dia terpaksa create penipuan-penipuan yang seterusnya untuk dia tutup penipuan yang sebelum. Dan begitu juga apa-apa sahaja kesalahan, akhirnya dia terpaksa buat lagi kesalahan untuk nak tutup kesalahan yang sebelum. Okey. Sakit yang dimaksudkan ke yang pertama. Sakit yang dimaksudkan ialah syak, riak, nifak. Maksudnya sakit fi qulubihim marad. Sakit tu adalah sakit bukan sakit kanser hati. Bukan masalah apa? Hati apa kita panggil lemak kat hati kan, dia jadi apa kita panggil orang yang kurus tapi sebenarnya dia berpenyakit sebab lemak jahat tu berkumpul kat hati kan. Betul kan doktor? Ada baca-baca macam tu lah. Sebab risau juga sebab saya ni kurus je tapi bila tengok keturunan memang kurus-kurus. Risau juga. Okey. Maksud dia sakit rohani, bukan kesakitan fizikal. Maksud sakit di sini apabila seorang itu ada nifak dalam diri dia, ada syak dalam diri dia, ada maksudnya hati dia sakit tu, adalah sakit rohani bukannya sakit fizikal. So antara balasan orang yang melakukan maksiat ialah dia akan melakukan maksiat seterusnya. Allah sebut fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati dia dah sakit. Dia memang dah sakit dah hati dia tu. Ada penyakit dah. Allah tambah. That mean itu adalah hukuman bagi orang yang buat maksiat, bagi buat salah ialah ada maksiat yang seterusnya. Kan kita tahu kalau dalam banyak buku-buku tazkiyatun nafs macam Madarijus Salikin, dia ada sebut, antaranya Ibn Qayyim sebut tingkatan orang buat dosa ni. First, dia rasa sakit, dia rasa susah, dia rasa takut nak buat. Next step, bila dia dah ni, dia dah rasa biasa. Dia dah rasa biasa, macam nothing, tak ada apa, okey je. Tapi dia tak suka lagi. Seterusnya baru dia suka, dia rasa dah biasa dan suka. Dan once dia dah rasa suka, so dia akan rasa nak buat lagi dan nak buat yang advance, nak buat yang lebih lagi daripada apa yang dia dah buat sebelum tu, kerana dia dah menjadi satu tabiat. Dia panggil taba'. Satu kalau dalam bahasa Arab ni taba' ni tubi' ni maksud tubi'a ala qulubihim ni maksudnya hati dia tu dah tertutup. So itu tingkatan dia. Maksud dia apabila Allah kata fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, that mean kita apabila kita buat salah, antara apa hukuman yang Allah bagi ialah ada next benda yang kita mungkin akan buat lagi selagi mana kita tak balik, selagi mana kita tak nak balik, kita tak balik dan kita kata kita yang nafikan hidayah tak sampai lagi. Kita yang kata macam tu. So memang bahaya. So selagi kita tak balik, dia akan berterusan sampai dia rasa seronok dan biasa. Semua benda. Kalau yang di kalangan kawan-kawan saya, ialah kita duduk Langat ni, siapa tahu Langat ni kan. Kadang-kadang kereta polis masuk kat taman ni, polis masuk apa ni, 2-3. Oh, tengok keluar kereta penuh dah. Penuh tengok kawan-kawan ada dalam tu dah. Semua jenis apa orang panggil apa ni dah terbang ke langit. Maksud dia sama je, rokok ke, arak ke, addicted terhadap seks ke dan sebagainya. Semua mula-mula dia mula dengan mula dengan nak try, nak rasa kalau anak muda kan. Apa-apa sahaja maksiat. So apabila dia dah biasa,
dia dah rasa susah nak tinggal dan dia akan buat yang lebih lagi daripada yang dia biasa buat. Wa'alaikumsalam. So itu maksud dia. Apakah maksud, adakah bererti apabila kita buat dosa bererti tak ada jalan balik? Tak. Ayat ni walaupun dia sebut bahawa orang yang buat maksiat, antara hukuman dia Allah akan maksiat yang seterusnya tu bukan bererti tak ada jalan balik. Ada jalan balik. Jalan balik dia ialah kita sendiri. Tetapi kalau kita sendiri yang tak nak balik, so tu yang Allah fazadahumullahu marada. That mean yang Allah kata Allah tambah tu ialah orang yang tak nak balik. Orang yang tak nak balik. Okey. Okey tu okey. Yang poin yang keempat, Nabi SAW cuma dia tidak membunuh orang munafik. Walaupun mereka lebih kita panggil apa? Lebih berbahaya. Maksudnya orang munafik ni dia lagi bahaya sebab dia musuh dalam selimut lah. Kalaupun bukan dalam Islam, dalam organisasi kan, musuh dalam selimut ni, tikam belakang dan sebagainya, dalam dunia kerja dan apa saja, mereka yang bahaya. Mereka yang paling bahaya, betul tak? Orang yang berada di luar, dia tak bahaya sangat. Bukanlah tak bahaya. Memang menganggap dia musuh. Kita memang menganggap dia musuh. Orang apa? Maksudnya orang luar, kita memang menganggap dia musuh. Tapi orang yang dalam, kita tak anggap dia musuh. Kerana kita rasa dia bersama kita. So dia lagi bahaya sebenarnya. Tetapi dalam keadaan macam tu pun, dalam keadaan Nabi tahu siapa mereka, tapi Nabi tidak bunuh. Kerana apa? Kerana dia bimbang salah sangka dan hikmah daripada kalau Nabi bunuh, hikmah tu tak nampak. So tu yang kita panggil justice tu, keadilan tu mesti ditegakkan dan dia mesti dilihat sebagai adil. So memang kriteria tu memang bukannya diada-adakan, tetapi dia adalah dia panggil hikmah yang Nabi tunjuk. Hikmah yang Nabi tunjuk. Dia kan bila kita bincang tentang hudud, tentang hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, wajib buat, wajib percaya, wajib beriman. Tetapi kita tengok bagaimana sejarah membuktikan bagaimana ketika mana keadaan-keadaan tertentu hukuman itu tidak boleh dilaksanakan. Tetapi sebenarnya walaupun dia tak boleh dilaksana, tetapi kita mesti berusaha, kita mesti berdoa, kita mesti berharap supaya hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala ni dia at least dia dijadikan sebagai perundangan dari sudut maksudnya enactment. Adapun pelaksanaan itu yang akan tertangguh, akan tidak boleh dilaksanakan mengikut keadaan yang tertentu supaya keadilan tertegak dan orang melihat dia sebagai adil. Itu maksudnya. Okey. Hikmah daripada keputusan Nabi SAW ini, maksud tak bunuh orang munafik ni, dia katakan, hadis sebut, dia kata, aku takut nanti orang kata Muhammad bunuh kawan dia. Bunuh sahabat dia tak nak. Semasa dia tak nak keputusan yang dia ambil itu memburukkan lagi keadaan. So hikmah dia ialah berhukum dengan zahir. Dia panggil nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Dia panggil berhukum dengan zahir, maksudnya yang terlihat, wallahu yatawallas sarair. Yang terbuku, yang tersimpan itu adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau kita nampak orang tu secara zahir dia baik, kita katakan dia baik. Di belakang, di sebalik, di dalam hati dia, itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar hakim. Hakim pun macam itulah. Hakim dia akan memutuskan berdasarkan keterangan yang berada di hadapan dia saja. Kan? Mungkin
keterangan, bukti dimanipulasi tetapi dia tak boleh buat apa juga. Contohlah kan, maksudnya dia memberi keputusan berdasarkan apa yang ada di hadapan dia. Bukannya apa yang dia sebenarnya berlaku. Mungkin yang berlaku dengan apa yang berada di hadapan itu tak sama. So, dia tak boleh nak berhukum dengan benda yang tidak berada di hadapan dia. Itu maksud dia lah. So tu kalau dari sudut ni memberi keputusan macam tu. Dari sudut sama-sama kita di antara manusia, di antara sesama anggota masyarakat, sama juga. Kalau kita implement benda ni, so kita akan tak ada buruk sangka. Tidak akan ada buruk sangka. Kata, dia ni baik macam ni. Eleh kan kita macam mempertikaikan kebaikan orang sebab kononnya entah-entah kat rumah macam mana. Benda yang kita tak tahu, kita tak boleh hukum dia. Tu maksud dia. Faham Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Okey. Apa nama kita masuk kepada, ada apa soalan tafsir? Ustaz. Ya. Kalau kita berpakaian kan, sebagai wanita kita berpakaian sekejap pakai jubah, sekejap pakai seluar dengan baju, tapi baju lambuh lah, sekejap pakai berbagai lah. Sekejap tudung lambuh, sekejap jam pendek, tu munafik juga. Selagi mana dia bertepatan dengan syarak, maka tak ada masalah. Ataupun yelah kadang-kadang kita kalah. Kita kalah. So, ketika kita kalah, kita buat salah, kita buat dosa, ketika kita kalah tu, bukanlah bererti kita munafik. Tetapi itulah maksud kalau kita tengok pada ayat Allah SWT tadi, munafik ni adalah satu benda yang dia continuously dibuat. Dia macam tak nak balik. Dia memang dia berterusan di sebalik orang, dia memang begitu. Dan di luar dia lain. Kalau kita faham kisah Huzaifah tadi, baru kita faham bahawa ya memang kadang-kadang memang bukan kadang-kadang, memang manusia akan ada ketika dia kalah, ada ketika dia turun, ada ketika dia tak berjaya nak buat baik. Dalam hadis riwayat Ahmad tu disebut setiap amalan tu ada syirrah, ada kemuncak dia. Wa kulli syirratin fatrah. Setiap kemuncak tu dia akan ada tempoh bertenang dia. Tempoh maksudnya tempoh dia tak macam biasa. Tetapi as long as dia berada di atas asas kebenaran, maksudnya benda yang wajib dia tak tinggal, atau maksudnya keimanan dia masih kekal walaupun ada buat dosa. Kemudian dia di kalangan orang yang berjaya. Kan kalau ada hari kita rajin baca Quran, betul? Ada hari kita malas. Ada hari satu juzuk, ada hari satu muka pun tak dapat. Okey, itulah maksud dia. Bukanlah bererti apabila kita buat salah je kita munafik. Tapi memang kalau macam Hanzalah faham tadi, memang sepatutnya kita pun kena rasa macam tu dan kita sentiasa doa. Dari sudut jelas Ustaz, terima kasih banyak. Okey, sama. Dari sudut fiqh, maksudnya dari sudut kejiwaan, kita memang kena ada rasa macam tu. Tapi dari sudut kita panggil hukum zahir fiqhnya, tidak termasuk dalam sifat munafik. Terima kasih Ustaz. Okey.
Muka surat 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 20 kan? Okey. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasat. An-najasat iaitulah jamak bagi an-najis, iaitu bermaksud najis-najis. Najis-najis. Okey. Bercakap soal najis-najis ni, ialah biasa kita akan, kalau najis-najis ni buang air kan. So ada beberapa adab yang mungkin kita boleh kongsi, iaitu antara adab-adab kita, dipanggil apa? Adab-adab dalam membuang air. Iaitulah yang pertama, berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kan? Okey. Yang kedua, kita melangkah dengan kaki kiri. Yang ketiga, ni antara adab lah. Bukanlah semua, tetapi yang ni. Kalau yang doa tadi memang sabit, yang melangkah dengan kaki kiri tu ialah satu kita panggil berdasarkan kias, kerana Nabi suka buat benda-benda yang baik dengan tangan kanan. So that mean benda-benda yang macam kotor, tangan kiri. Macam kan kita masukkan air dalam hidung, kan kita masuk dengan tangan kanan, kita buang dengan tangan kiri kan. So sebab tu kalau masuk tandas pun kaki kiri. Kemudian kita menimpa ataupun memberatkan sebelah kiri. Maksudnya kita badan kita tu berat ke kaki kiri. Siapa yang boleh lah. Saya tak tahu dari sudut perubatan, dari sudut sains, dari sudut maksudnya tubuh badan manusia ni, adakah dia memang memudahkan untuk kalau buang air besar tu memang mudah untuk keluar. Kalau dari sudut hadis, dia ada hadis, cuma hadis tu lemah. Hadis tu daif, tetapi sebahagian ahli fiqh mereka menganggap tu sebagai satu yang disunatkan juga, kerana dia tidaklah ada hukum yang ketat seperti wajib dan haram dan sebagainya. So mereka sebahagian mengatakan disunatkan untuk memberatkan kaki ke sebelah kiri. Mungkin siapa pernah dengar, tapi kalau setakat yang saya, ya kan, kita kadang banyak mengajar orang tua juga di surau kampung dan sebagainya. Memang orang-orang tua mereka kata mereka banyak buat macam tu, dan dia memang mereka kata kalau berak tu, kalau buang air besar tu senang sikit. Tak tahu, wallahu a'lam. Mungkin kalau dari sudut perubatan, kalau boleh kongsi ke kalau siapa ada maklumat. Okey, yang seterusnya, keluar daripada tandas, kita baca yang paling ringkas, ghufranak. Ghufranak, keampunan. Kami memohon keampunanmu wahai Allah. Panjang kan Melayu dia, tetapi Arab dia ghufranaka. Kena nun tu kena balik atas. Ghufranaka, keampunanmu wahai Allah. Maksudnya kami memohon keampunanmu wahai Allah. Kenapa keluar tandas minta maaf, minta ampun? Kenapa? Kerana dosa itu adalah satu yang burden, memberatkan tubuh badan. Sebagaimana najis, kalau kita tak buang air, kita rasa badan tak selesa. Maksudnya benda tu adalah lebihan yang hampas yang tidak diperlukan badan. So kalau dia tak ada, kita lega. So bila badan dah lega, dah buang air, so kita minta ampun. Kerana apa minta ampun? Kerana fizikal dah lega, kita nak rohani pun lega. Maksudnya dua-dua dah tak ada burden. Tu antara hikmah kenapa keluar tandas, sebut ataupun baca ataupun zikir
ataupun minta keampunan. Ghufranaka. Ada lagi doa yang lain tapi yang pendek dah cukup memadai dan dia sangat-sangat terkejut. Astagfirullah. Okey. Sorry, saya buat kelas di surau sebab tak sebab rumah renovate sikit. Bukan renovate, repair, so bising. Jadi buat di surau. Okey. Hari ini kita masuk muka surat 20. Wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilain najisun illa al-mani. Setiap sesuatu ataupun cairan yang keluar daripada dua kemaluan iaitu kubul dan dubur adalah najis kecuali air mani. Maksudnya semua adalah najis kecuali air mani. Air mani tidak najis kerana terdapatnya riwayat menyebut bahawa Aisyah radhiyallahu anha dia ternampak ada kesan air mani yang telah keras di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kutil dia kutil lah dia apa kita Cungkil. okey. Mengikis. Mengikis. Okey. So daripada kisah tersebut maka kebanyakan mazhab ataupun kebanyakan ulama mengatakan bahawa air mani tidak najis. Dan kerana apa antara hikmah dia untuk nak bagi tahu bahawa asal kejadian manusia ni bukan daripada najis. Asal kejadian manusia ni kan apabila air mani lelaki bersenyawa dengan sperm tu bersenyawa dengan telur wanita tu dan terhasilnya baby lah dalam perut kan. So maksudnya asal kejadian manusia tu bukan daripada najis. Walaupun dia bukan najis tetapi bukan bererti dia boleh dimakan. Najis makan tak makan ni bukan kira najis tak najis. Kalau kita kata kalau dia tak najis boleh makan, so boleh minum racun sebab racun bukan najis. Boleh makan meja sebab meja bukan najis. Boleh makan hingus sebab hingus bukan najis. So dia tak ada kaitan dengan boleh makan ataupun tidak, najis ataupun tidak ni. Okey. Wa ghaslu jami'il abwal. Okey, sebelum tu semua cairan yang keluar daripada kubul ataupun dubur dia najis. So bukan sahaja kencing, apa sahaja cairan. Seterusnya wa ghaslu jami'il abwal wal arwath wajib. Membasuh semua air kencing dan najis adalah wajib kecuali air kencing anak lelaki yang belum memakan makanan. Kecuali air kencing budak lelaki yang belum makan makanan. So kalau daripada ini kita boleh faham iaitulah membasuh najis, nak menghilangkan kesan najis, dia mestilah menggunakan air. Maksudnya najis yang berada di lantai, berada di kapet, berada di dalam kereta dan sebagainya, pada asalnya dia mesti dihilangkan dengan air. Tidak boleh dihilangkan dengan benda lain. Tidak boleh dihilangkan dengan apa sahaja bahan-bahan lain kecuali air. Itu pada asal. Tetapi oleh kerana kita kata fiqh ni adalah satu benda yang luas, yang memudahkan manusia, so kita katakan dalam isu ini ada pendapat yang lebih memudahkan orang, iaitulah as long as najis itu tidak ataupun hilang sifat dia yang tiga, bau, warna dan rasa hilang, maka
apa sahaja cara, yang penting hilang sifat itu, maka dikira telah suci. Kemudian, kecuali air kencing baby lelaki yang belum makan makanan. Maksud belum makan makanan, iaitulah makanan yang mengenyangkan. Bukannya makan ubat. Ubat dia bukan mengenyangkan. So, yang dimaksudkan ialah makanan yang menyebabkan baby tu survive. Baby tu maksudnya untuk nutrition tubuh badan dia. Bukannya ubat dan sebagainya. Maksudnya benda yang menggantikan susu. Ataupun dia menambah keperluan baby tu, selain daripada susu, dia bagi nestem dan sebagainya. So, itu yang dimaksudkan yang tidak makan makanan lagi. Fa'innahu yathur birashil ma'i alaihi. Sesungguhnya air kencing itu menjadi suci dengan merenjis air di atas tempat yang terkena. Maksudnya boleh renjis saja. Renjis. Wala yu'fa an syai'in minan najasat illa al-yasir. Tidak dimaafkan sebarang najis kecuali sedikit. Minad dammi wal qaih, daripada darah dan nanah. Maksud dia, tidak dimaafkan najis kecuali najis yang sedikit daripada darah dan nanah. Maksudnya najis yang sedikit. Apa maksud sedikit? Yang ini susah, memang susah. Ada orang anggap sedikit, ada orang anggap benda yang orang tu anggap sedikit, dia kata banyak. Dia memang satu benda yang kita panggil tidak ada ketetapan yang jelas. So dia mengambil kira kebanyakan manusia, kalau dia anggap sikit, so kita katakan benda tu sikit. Kalau yang biasa orang ajar ni, dia panggil kalau kecil macam apa? 20 sen. Besar duit. Kita katakan macam darah nyamuk, darah yang menitik daripada hidung sedikit, ataupun nanah yang yang ada pada luka yang tidak mengalir, maka itu semua dimaafkan. Ada pun darah yang banyak tetapi dibalut, maka ia tidak dianggap sebagai najis kerana dia adalah di dalam balutan dan darah tersebut memang ada dimaafkan kalaupun banyak kerana dia tidak dapat nak dihentikan lagi. Contohnya dia sentiasa keluar sikit-sikit dan sebagainya. Okey. Faham Seterusnya. So kalau contoh macam kalau orang lelaki ni dia ada satu masalah. Depa ni kadang-kadang kalau nak solat, depa akan tukar kain pelikat. Pergi surau tukar kain pelikat. Sebab bila kata kenapa tukar kain pelikat, dia kata takut kotor. Kalau kata kotor, seluar ke seluar dalam dia kotor, dan dia kata rasa tak boleh bawa solat, so bukan bawa solat je tak boleh, pakai pun tak boleh pakai najis. Kita mana boleh kita biarkan kita berada dalam keadaan memakai pakaian yang bernajis, tak boleh, bukan dalam solat je. So memang ada masalah siapa yang tukar kain pelikat. Sebaliknya pakai sahaja pakaian yang dia pakai ketika mana dia berjalan, ketika mana dia memandu kereta. Kerana apa? Kerana kalau bersih ketika itu, maka bersih ketika solat. Kalau tidak bersih ketika itu, dia tak boleh pakai ketika luar solat, begitu juga dalam solat. Itu maksud dia. Okey. Seterusnya. Ustaz, Yes, saya. nak tanya soalan sikit boleh? Boleh. Tentang air kencing lelaki ni, anak lelaki, apa beza anak dengan budak perempuan? Adakah air kencing tu macam mana Ustaz? Sebab yang kat sini dia mention air kencing anak lelaki, dia tak sebut pun anak perempuan, bayi perempuan. Betul aja. Dia memang adalah Adakah kandungan dia tu beza ke macam mana? Kandungan air kencing untuk baby tu, untuk lelaki dan perempuan. Dia memang ada banyak
kalau di kalangan scholars ilmuwan ilmuwan agama, mereka memang kalau yang terdahulu yang memang banyak membincangkan tentang hikmah kenapa Nabi SAW menetapkan, ni bukannya ditetapkan oleh ulama ni sebenarnya. Ia ditetapkan oleh Nabi bahawa air kencing baby lelaki yang tak makan makanan lagi tak perlu nak basuh kuat-kuat, cuma direnjis saja. Hikmah dia sebagaimana yang soalan Hajar tu, ada beza ke tak tu, memang kalau kita baca memang mereka banyak menjelaskan hikmah-hikmah tu. Tetapi kalau pada pandangan saya, untuk menyatakan perbezaan kencing baby lelaki dan baby perempuan tu, dia memang satu persoalan yang kalau mereka yang berada di bidang sains yang boleh menjelaskan, itu memang kita akan dapat lagi satu faedah yang besar di dalam hukum hakam agama. Maksudnya kita akan berasa Masya Allah. Maksudnya bukan sengaja dibeza-bezakan di antara kencing lelaki dan perempuan baby. So dia ada sebab. Mungkin kalau Prof ada mungkin dia boleh cerita kalau dia ada maklumat. Maaf Ustaz, saya tak ada maklumat. Tapi elok sangat cadangan Ustaz tu, patutnya dia buat kajian ni oleh para ilmiah. Macam Ustaz cakap tu lah. Saya tak ada maklumat. Minta maaf. So Ustaz, basically kalau kencing budak perempuan yang belum diberi makan substantially macam bayi lelaki tadi tu, so what will happen? Kita treat like macam adult punya? Ya, betul. Treat like adult. Okay. Okey, saya sambung. Haiwan yang tidak mempunyai darah mengalir, sekiranya ia masuk ke dalam bejana yang berisi air dan mati di dalamnya, bangkai itu menjadikan air bernajis. Salah ni terjemahan ni. Bangkai itu tidak menjadikan air itu bernajis. Kena betulkan fa innahu la yunajjisuhu. Terjemahan tu ada sedikit kesilapan. Haiwan yang tidak mempunyai darah mengalir, maksudnya contoh macam lalat, nyamuk, kalau dia masuk dalam air, dia berada di dalam air, masuk dalam bekas yang ada air, kemudian dia mati di dalam itu, maka hal itu tidak menjadikan air itu sebagai najis. Maksudnya air itu kekal bersih. Kalau macam semut Ustaz kena betulkan tu lah ya Ustaz. Bangkai itu tidak menjadikan air bernajis. Ya, betul. Tidak. La yunajisul. Ada la. Kita silap. Ustaz, baca terjemahan balik. Baca sempurna kita nak isi kat mana yang sepatutnya letak tidak tu. Sebelum perkataan menjadikan. Bangkai itu tidak menjadikan air bernajis. Ustaz, kalau cicak najis lah kan sebab dia ada darah mengalir dalam badan dia. Yang itu memang jadi isu yang panjang, bukan isu yang panjang lah. Maksudnya ada khilaf. Kalau dalam mazhab Syafi'i, cicak tidak dianggap sebagai binatang yang mempunyai darah yang mengalir. Dia ada darah tapi darah dia tak mengalir. So kalau cicak jatuh dalam air, kalau menurut mazhab Syafi'i, dia tidak najis. Kerana dianggap cicak itu tidak mempunyai darah yang mengalir. Dia ada darah tapi darah yang tidak mengalir. Tetapi najis dia pula Ustaz? Najis cicak tu? Itu kata kalau dia tidak darah mengalir, dia punya tinja tidak dianggap najis. Faham?
Sebenarnya Tapi kalau najis cicak atas sejadah semua lagi kena buang kan? ya memanglah kita tak lalulah nak sujud ke terpijak najis tinja cicak tu. Tetapi memang ada perbincangan pada cicak. Cicak itu dia ada darah, tetapi darah itu mengalir, dianggap sebagai darah yang mengalir ataupun tidak. So kalau kita consider dia adalah binatang yang mempunyai darah yang mengalir, dia tidak dianggap najis dan tinja dia tidak najis. Bukanlah boleh makan, hanya makan. Saya pernah tanya di kalangan orang lama ke, kuliah kat kampung juga lah, kampung lain. Saya tak banyak keluar, saya duduk kampung je. Pakcik ni sebut, dia kata cicak tak ada darah yang mengalir. Saya pun tak, iyalah, itu pengalaman dia pun. Mungkin dari sudut sains tu darah cicak itu dianggap darah yang mengalir ataupun tidak. Yang itu pun kita kena ambil kira juga. So pendapat dari sudut orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang kehaiwanan, mungkin pendapat dia lebih lagi patut diambil kira untuk menentukan status cicak. Status cicak. Okey. Tapi saya katakan siapa yang memang selama ni menganggap begitu najis, maka tak, memang boleh. Memang ada kebanyakan ulama juga menganggap najis. Okey. Ustaz, Tetapi ada hadis tentang cicak ni tak yang kena bunuh ke kalau itu? Ada tak? Rasa macam pernah dengar. Jamal kita. Tak apalah. Okey, saya rasa cukup lah kot. Saya ni kita buat soal jawab lah. Sebab lepas ni panjang lagi muka surat ni. Untuk cicak, dah masuk cicak. Ini pun ada salah faham tau di kalangan orang. Dia kata tengok agama Islam menyuruh bunuh cicak. Kerana hadis tu sebut siapa pukul cicak satu kali dapat pahala yang penuh. Pukul 2 kali dapat pahala sikit lagi, bawah. Pukul 3 kali. Seolah-olah satu galakan kepada membunuh cicak. Tak, salah tu. Bukan itu. Saya ada baca memang ada di kalangan orang yang cuba mengkritik hadis tu. Mengkritik agama kerana hadis tu. Sebenarnya hadis tu nak cerita tentang cicak ni adalah haiwan perosak. Dan haiwan perosak ni memang kita dianjurkan bunuh. Maksud hadis tu untuk bunuh dengan cara yang paling minimal, paling lembut. Pukul sekali mati, of course lah, dia tidak menyeksa cicak tu. Kita bayangkan kalau kita tepuk dia dengan selipar dapur yang lembut tu, tepuk tak mati sekali. Berapa kali tepuk pun mati. Bergerak-gerak lagi ekor dia luar kan, cabut. Itu maksud dia berlembut. Bukan galakan suruh bunuhlah cicak beramai-ramai. Tak, cicak termasuk daripada haiwan perosak, sama macam haiwan-haiwan perosak yang lain. Benda-benda yang merosakkan memang kita dianjurkan untuk bunuh. Ustaz boleh baca hadis tu Hukumnya tak? sunat lah Ustaz ya? Ya? Membunuh cicak tu hukumnya sunat lah. Ya, membunuh haiwan perosak bukanlah sunat, dia harus bunuh. Bahkan Harus. sebab apa dia diberi pahala begitu? Pahala penuh kerana apa? Kerana Rosak. diberi pahala macam kita berlembut dalam membunuh. Of course sebagai ulama sebut dia sunat sebab dia kata kalau pukul 2 kali dapat pahala kurang sikit. Maksudnya membunuh haiwan perosak ni kita disunatkan. Yalah, dia haiwan perosak macam cicak, apa lagi? Kalajengking, Lipas, lalat semua. lipas, lalat, ya betul. Siput? Tikus, ya betul. Tapi sebut tak kau Ustaz? Siput babi yang merosakkan tumbuh sayur-sayuran kita tu, kalau siput tu macam mana Ustaz? Ya, sama haiwan perosak. Maksudnya dia termasuk kalau
Nabi sebut ada beberapa sahaja haiwan perosak tu, tetapi dia berdasarkan ni jugalah, geografi juga. Di tanah Arab begini, di Asia, di tempat kita begini haiwan perosaknya lain-lain kan, jenis binatang. So dia memang memberi contoh. Hadis tu bagi contoh saja. Saya letak garam dekat apa ni, siput babi, anak saya cakap mami zalim. Ya betul. Kadang-kadang tikus kita tak berani bunuh, kita baru berangkap, dia dah duduk dalam tu, kita tak berani bunuh. Lastnya kita bela bagi makan pula. Ada orang. Terima kasih Ustaz. Okey. Ustaz, kita boleh bunuh tapi jangan seksa dia. Maksudnya bunuh matikan dia terus. Bunuh Kan? matikan terus. Dan jangan bakar. Oh. Bakar tak boleh. Bakar ni adalah cara seksaan yang khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tak boleh bakar. Bakar binatang. Air panas pun tak boleh kan Ustaz? Bagi racun je lah. Ya, consider sebagai bakar lah air panas tu mungkin. Bila Ustaz cakap macam tu kan, it's a bit scary because itu baru haiwan perosak, macam those people yang dah mati being cremated tu. Wow. Macam mana Tak, Ustaz cakap bakar itu Allah yang punya, kita tak boleh buat. Allah je boleh buat benda tu. Kan, ini kita cakap Ustaz, we are referring to haiwan perosak. Tapi what I'm referring to is other religion kan, yang cremate dia orang punya body tu bila dah mati tu. Oh, India. Ya. Hindu biasa buat yang tu lah, Hindu. Yalah, betul. Cina pun dah ada dah. Buddha. Oh, Allah Akbar. That's even scarier. Dia punya suhu tinggi amat. 300 ke 200 degree untuk bakar mayat tu. Tolak masuk je dalam tu. Okay, ada apa-apa lagi? Soalan? Boleh lagi ni? Belum masa lagi. Ustaz, sorry nak tanya satu lagi. Macam semut tak boleh bunuh ya Ustaz? Semut, aduh, kita dah off topic dah ni, tak, sebab mula dia cicak je tadi. No, kalau kita tengok Ustaz, dari segi bila semut ke lalat masuk dalam air yang kita nak minum. So now we know that tak menjadikan dia menajis because dia tak berdarah. Tapi kita dah memang habit, tak boleh minum air tu, kena tukar air lain. Tapi kalau macam semut tu boleh lupa kan? Makan semut boleh lupa pula. Itu yang kita walaupun dia tidak mempunyai darah, tetapi kalau yang masuk tu lipas, jangan minum walaupun dia tak najis. Lalat masuk dalam air, kita masih boleh minum kerana kita yakin dengan hadis. Tetapi kalau memang telah contoh lipas masuk, walaupun dia tidak najis, tetapi kita tahu lipas kotor. Tak boleh lah minum. Janganlah guna kan. Ada pun lalat, satu bab khusus. Okey. Ada pun semut, memang hukum asal tak boleh bunuh. Semut, lagi-lagi contoh semut yang tak kacau kita. Semut duduk luar rumah, semut duduk kat pokok, semut duduk dekat kita hiking, semut pijak semut tu. Tak boleh, asal tak boleh. Semut tak boleh bunuh. Nabi SAW tak bagi bunuh semut. Okey, tetapi apabila semut tu berubah menjadi sebagai sebahagian dari perosak, maka kita kena, yang pertama kita kena usaha untuk bersihkan rumah lah. At least jangan bagi ada sisa makanan. Kadang-kadang semut ni datang sebab ada makan je. Ataupun kalau dia nak join buat rumah kat rumah kita. So kalau ada cara untuk nak elak selain daripada bunuh, maka kita kena buat. Tetapi kalau memang tak ada cara lain selain daripada bunuh, maka memang boleh bunuh kerana dia termasuk juga kategori perosak.
Rosak rumah kan kalau semut banyak buat rumah kat dalam rumah. Ustaz, cara Ya nak je. cara nak bunuh semut ni dikatakan pertama kita tak boleh bakar dia. Kedua, kita katanya tak boleh sembuh pakai spray tu, kita sembuh dia tak boleh juga. Jadi cara yang seloknya macam mana nak bunuh ni, cerita semut masuk dalam rumah lah. Kita dah halau, dah sapu, besok bangun ada lagi. Kita dah sapu-sapu dia bangun lagi. Dia memang nak buat rumah lah dalam dalam lantainya ada lubang-lubang sikit, dia buat rumah dia kat situ. Jadi caranya setertibnya untuk bunuh semut ni macam mana? Adakah salah kalau kita beli ada apa orang kata serbuk yang bunuh semut tu? Kita bubuh kat dia, nanti dia pergi kat sarang dia, habis mati semuanya lain sekali. Jadi 3 tu, bakar, spray, serbuk semut, serbuk bunuh semut. Boleh. Saya tak tahu kenapa tak boleh spray pula, reset ke apa boleh. Bakar je tak boleh. Selain daripada tu boleh insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Ustaz, yang lalat tu bila kita nak minum air lalat masuk dalam gelas kan. Lepas tu kita nak minum, kita kena celup 3 kali dulu kan nak buang dia punya racun dekat badan tu. Ini petualang lama-lama lah. Saya akan ingat lagi lah. Kena celup dulu 3 kali baru boleh minum air tu yang dimasuki oleh lalat. Celup 3 kali tu saya tak tahulah kalau petua orang ya, tapi kalau dalam hadis 1 kali je lah. Dalam hadis 1 kali. Celup 1 kali je. Okey. 1 kali. Celup macam mana tu Ustaz? Letak jari ke dalam tu ke macam mana? Pasal I tak masuk dalam kawan je. Benamkan dia. Tenggelamkan je lah. Benam masuk dalam air tu. Tapi as long as dia tidak bertelur tau. As long as dia tidak bertelur. Kalau dia dah bertelur jangan kan. Betul tak doktor? Prof? Kalau dia bertelur dia kena lain. Bila dah bertelur tu dah jadi itu dia ada maggot dia poison kan? Maksud dia tu kalau dia baru jatuh tenggelam kan dan keluarkan. Kalau yang dia dah lama hadis tu dia cakap sebelah kaki kan Ustaz? Sebelah kaki ke sebelah sayapnya? Sayap. Lepas tu masuk lagi satu sebelah. Ya betul. Barulah dia macam tu, macam neutral lah. Neutral ya. Wallahu a'lam. Ustaz, memang kena kuatlah pegang pada hadis. Bagi diri saya lah, kalau saya nampak lalat tu saya memang dah anggap dia memang kotor lah. Kalau dia dah masuk dalam air tak ada nak tenggelam lagi, memang saya buang air tu aja ataupun makanan memang buang punya lah. Dan lalat tu bukan kalau lalat kita panggil lalat sampah tu yang macam langau tu. Tu bukan tu. Jangan tu. Mungkin Prof boleh ni. Maksudnya dia bukan lalat yang maksud lalat ni lalat biasa yang hurung makanan lah, bukan yang hurung najis, hurung sampah ni. Sebenarnya lalat tu memang pergi kat tempat yang berbau busuk Ustaz. Semua jenis lalat? Ya. Tapi ada beza tak? Ada beza tak lalat rumah yang biasa tu dengan langau? Dari segi biologi dia memang ada beza. Jenis dia ada beza, tapi dikategorikan lalat jugalah. Okey. Tapi dia memang akan datang kalau ada berbau yang tak sedap di hidung lah. Okey. Alright. Okey. Betul lah macam Hajar Shanum sebut tadi, memang keyakinan pada hadis tu dia akan insya-Allah dia akan selamat je kalau kita. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Saya rasa cukup dekat tu. Nak asar dah. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma insana la fi khusr ila alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.